Kawan-kawan yang dikasihi Allah sekalian, Nabi Soleh alaihi salam adalah Nabi yang kelima daripada 25 Rasul yang wajib kita percayai. Nabi Soleh alaihi salam dilahirkan dari keturunan Nabi Nuh alaihi salam yang keenam. Nabi Soleh alaihi salam telah diutuskan kepada kaumnya yang bernama Thamud. Kaum Thamud tinggal di suatu tempat yang bernama Al-Hijr, berdekatan dengan satu wadi yang sangat subur. Apa sahaja yang mereka tanam pasti berhasil. Kawan-kawan nak tahu tak? Selepas kaum Ad dibinasakan oleh Allah, Nabi Hud alaihi salam dan pengikutnya yang beriman berpindah ke Mekah. Maka tinggallah negeri itu menjadi kosong tak berpenghuni, sehinggalah Allah menempatkan sebuah bangsa lain pula di situ, iaitu kaum Thamud. Malah negeri itu juga lebih makmur jika dibandingkan dengan zaman kaum Ad yang telah musnah itu. Kaum Thamud merasa sangat tenteram, sejahtera, bahagia dan aman sekali dari segala bahaya bencana alam. Malangnya, mereka sudah lupa kepada Allah yang Maha Esa. Malahan, kemahiran memahat batu-batu gunung pula digunakan untuk membuat patung-patung yang kaku itu untuk memohon perlindungan dan kebahagiaan hidup. Hari berganti hari, bulan berganti bulan. Begitu juga dengan kaum Thamud. Generasi demi generasi silih berganti. Kehidupan mereka sudah sebati dengan penyembahan berhala. Allah telah mengutuskan Nabi Soleh alaihi salam yang lahir dari kalangan mereka sendiri. Nabi Soleh alaihi salam adalah seorang yang sangat cerdik, tangkas dan cekap dalam menyelesaikan apa juga masalah di kalangan kaumnya. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Hud ayat 61, Wahai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tiada Tuhan bagimu selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi, yakni tanah, dan menjadikan kamu pemakmurnya. Kerana itu, mohonlah keampunannya. Kemudian bertaubatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku amat dekat lagi memperkenankan doa hambanya. Walau bagaimanapun, Nabi Soleh alaihi salam tidak pernah berputus asa. Baginda tidak jemu-jemu menyeru supaya mereka bertaubat dan kembali menyembah Allah Subhanahu wa taala, yakni Tuhan yang telah menciptakan mereka dan alam sekeliling mereka dengan cukup sempurna. Kawan-kawan sekalian, pada suatu hari, kaum Thamud telah mengumpulkan penduduknya di satu tempat. Nabi Soleh alaihi salam juga turut hadir bersama. Di dalam kesempatan itu, Nabi Soleh alaihi salam telah memberi peringatan, nasihat dan perintah kepada kaum Thamud supaya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum Thamud pula mengambil peluang untuk mempermainkan Nabi Soleh alaihi salam dengan meminta baginda mengeluarkan seekor unta dari gunung-gunung yang berbatu keras. Bukan itu sahaja, malah mereka juga meletakkan pelbagai syarat mengenai sifat-sifat unta yang mereka kehendaki. Nabi Soleh alaihi salam bertanya kepada kaumnya, Adakah kamu akan beriman kepada Allah sekiranya aku memenuhi permintaan itu? Mereka menjawab, Ya, kami akan mengakui kebenaranmu. Nabi Soleh alaihi salam terus bangkit membersihkan diri lalu melakukan solat hajat. Baginda bermunajat dengan penuh khusyuk supaya Allah memakbulkan tuntutan mereka. Tiba-tiba, dengan izin Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pencipta, terbelahlah batu-batu gunung dan keluarlah dari perutnya seekor unta betina yang besar sambil mengeluarkan bunyi yang sangat kuat. Unta itu berwarna kuning keemasan dan sangat cantik pula.
ia berjalan di hadapan kaum Nabi Soleh alaihi salam dengan langkah yang panjang dan gagah. Mereka memandang unta tersebut dengan penuh hairan dan pelik. Benarlah Soleh. Soleh adalah utusan dari Allah dan unta ini adalah bukti kekuasaan Allah. Nabi Soleh sangat gembira dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baginda berkata kepada kaumnya, Ini adalah unta Allah. Janganlah kamu ganggu dan biarkanlah ia mencari makanannya sendiri di bumi ini. Unta ini akan minum 1 hari dari air perigi dan kamu dan binatang ternakkanmu minum 1 hari yang lain pula. Jangan sekali-kali kamu ganggu atau menyakitinya, kerana ketahuilah Allah akan menimpakan kamu dengan azab yang pedih. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Hud ayat 64. Soleh berkata, Kehadiran unta ini menjadi dalil atas kebenaran risalah yang aku bawa kepadamu. Kuperingatkan, biarkanlah ia mencari makanan di bumi Allah ini. Kamu jangan sekali-kali berlaku tidak baik kepadanya. Kalau ia terjadi, pastilah kamu ditimpa azab yang amat besar. oh ya, ada satu lagi keajaiban pada unta ini. Ia boleh mengeluarkan susu yang banyak dan sangat sedap. Susunya tidak kering walaupun diperah sebanyak mana sekalipun. Kawan-kawan, adakah kaum Samud yang kafir itu hanya berdiam diri sahaja? Tidak sama sekali. Mereka berbincang untuk membunuh unta Nabi Soleh alaihi salam. Mereka sangat benci dengan unta Nabi Soleh itu. Rupa-rupanya, rancangan jahat mereka disambut baik oleh golongan musyrikin kaum Samud, lelaki dan perempuan. Pelbagai tawaran dan hadiah yang datang mencurah-curah sekiranya unta Nabi Soleh berjaya dibunuh. Seorang janda bangsawan yang kaya raya sanggup menyerahkan diri dan hartanya. Begitu juga dengan seorang perempuan tua yang menawarkan anak-anak gadis yang perawan lagi cantik kepada mereka yang membunuh unta Nabi Soleh alaihi salam. Maka pada suatu hari berjayalah mereka membunuh unta Nabi Soleh alaihi salam dengan kejam sekali. Suara jeritan unta itu boleh didengari oleh semua orang yang tinggal di Al-Hijr. Selepas mereka membunuh unta itu, mereka melapah pula dagingnya dan dibahagi-bahagikan untuk dimakan. Setelah membunuh unta tersebut, mereka mencabar pula Nabi Soleh alaihi salam untuk datangkan azab yang selalu diperkatakan oleh baginda. Nabi Soleh alaihi salam sangat duka cita dengan sikap kaumnya. Namun, baginda tahu bahawa Allah pasti menurunkan azab terhadap mereka. Nabi Soleh alaihi salam memberi tempoh 3 hari sebelum kedatangan azab dengan harapan supaya mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Soleh alaihi salam memberitahu mereka pada pagi hari pertama kedatangan azab, ketika mereka bangkit dari tidur, wajah mereka akan menjadi kuning. Pada hari kedua pula bertukar menjadi merah. Dan pada hari ketiga akan berubah menjadi hitam, dan pada hari keempat turunlah azab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang amat pedih. Mendengar ancaman azab dari Nabi Soleh alaihi salam, 9 orang yang membunuh unta itu segera merancang membunuh Nabi Soleh alaihi salam dan keluarganya pula sebelum tibanya azab yang diancamkan. Mereka pergi ke rumah Nabi Soleh alaihi salam pada waktu malam ketika semua orang sedang nyenyak tidur. Ketika mereka hampir hendak membunuh Nabi Soleh alaihi salam, tiba-tiba jatuhlah bongkah-bongkah batu yang besar yang tidak diketahui dari mana datangnya. Menimpa kepala mereka, lalu mereka mati serta-merta di situ. Allah Al-Hafiz, Allah Maha Memelihara. Nabi Soleh alaihi salam dan para pengikutnya yang mukminin kemudiannya telah meninggalkan Al-Hijr dengan perintah dari Allah. Mereka ke suatu tempat bernama Ramlah di Palestin.
Setelah berlalu 3 hari yang ditetapkan, terjadilah azab yang sungguh mengerikan. Hanya dengan satu teriakan yang sangat dahsyat dan kuat, kaum Samud mati di rumah-rumah mereka sendiri. Dalam waktu yang singkat, kesemua mereka mati dalam keadaan terbongkok seolah-olah sedang menahan kesakitan yang amat sangat. Kawan-kawan, apakah pengajaran yang boleh kita ambil dari kisah Nabi Soleh alaihi salam ini? Kaum Samud yang telah dikurniakan dengan ilmu dan kekayaan tetapi mereka ingkar kepada perintah Allah dan menyembah berhala. Allah mengutuskan Rasulnya Nabi Soleh alaihi salam untuk menyeru mereka kepada keimanan tetapi mereka ingkar juga. Malahan mereka mempersendakan Nabi Soleh alaihi salam dengan meminta dijadikan unta dari batu bata keras. Apabila Allah benar-benar mengeluarkan unta dari batu-batu keras tersebut, mereka tetap tidak mahu beriman dan membunuh unta tersebut. Sikap mereka telah menyebabkan turunnya azab Allah. Oleh itu kawan-kawan, apabila di antara kita yang menyeru kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran, maka janganlah kita mempersendakan mereka. Jadilah hamba Allah yang taat kepada segala perintahnya. Di dalam Al-Quran, kaum Ad dan kaum Samud sering digandingkan bersama. Ayat-ayat tersebut turut menasihatkan kaum Samud untuk mengambil pengajaran dari kehancuran kaum Ad. Perkara ini ada terdapat di dalam surah Al-Baqarah, surah Al-Ibrahim, surah Al-Furqan, surah Al-Sud, surah Al-Qaf, surah An-Najm dan surah Al-Fajr. Ya kawan-kawan, begitulah kisah Rasul kelima iaitu Nabi Soleh alaihi salam. Jangan lupa kawan-kawan, ikuti kisah Rasul yang seterusnya bagi jilid ketiga dalam sirah 25 Rasul yang menceritakan kisah Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Ismail alaihi salam. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Salatu